Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min hadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hadhihi al-majlis kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat, tetamu Allah yang dimuliakan, bakal-bakal ahli syurga yang dinantikan, ahli zikir yang dirindukan, tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan, perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi, yang dirahmati, yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertamanya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayah dan izinnya dapat kita berhimpun lagi, berkumpul dalam satu majlis, namanya Majlis Zikrullah, majlis ilmu, majlis Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Moga-moga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah, dan Allah memilih kita untuk terus berada dalam keredaan dan amal-amal soleh yang sentiasa kita bangunkan dan kita sentiasa memperbaiki diri kita dari semasa ke semasa, lebih-lebih lagi dalam suasana yang penuh dengan cabaran dan penuh dugaan yang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabak yang sedang menular. Harap dengan kehadiran kita semua ini, dengan belas ihsan Allah SWT, Allah ampunkan dosa-dosa kita dan Allah angkatkan segala penyakit yang sedang menular ini, insya-Allah. Jadi jangan kita leka, jangan kita lupa, jangan kita abai untuk sentiasa taqarrub, sentiasa berhati-hati, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahniah dan syabas kerana kita memilih jalan-jalan yang diridai Taala, dan tahniah juga diucapkan kepada jemaah semua kerana dapat menghadiri majlis ilmu yang disediakan oleh pihak pengurusan masjid untuk kita sama-sama bermuhasabah, sama-sama kita bermentalaah, sama-sama kita bermuzakarah untuk mencari jalan-jalan yang sentiasa mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Ma'asyiral muslimin muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diamanahkan kepada saya pada pagi ini untuk meneruskan ataupun untuk menyambung kembali pengajian kita dalam membicarakan persiapan kita untuk menghadapi kematian. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, khairukum man tala umur
wa hasuna amaluhu. Ya, sebaik-baik kamu ialah orang yang panjang umurnya dan yang baik amalannya. Jadi kita ni patut mengucapkan syukur Allah Ta'ala berikan umur yang panjang. Alah, saya baru je Ustaz, baru pun panjang juga lah. Baru tu panjang. Sebab apa? Sebab selepas mati ini tuan-tuan, kita tidak akan ada lagi amalan. Tak ada lagi lah. Ini peluang kita. Sebab tu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Kenapa kita melakukan dosa, kenapa kita melakukan kemungkaran, kenapa kita melakukan maksiat sedangkan kita dahulu mati. Maknanya sebelum kita dihidupkan, kita ditiupkan oleh Allah Ta'ala roh di dalam rahim ibu kita, sebenarnya kita tak ada. Amwat. Summa yumitukum. Apa tu amwat? Summa yuhyikum. Kemudian Allah hidupkan kita. Allah jadikan kita manusia yang bernama berbagai-bagai nama, dengan nama yang indah-indah yang diberikan oleh ibu ayah kita untuk kita berada di atas muka bumi Allah dalam masa tempoh yang tertentu. Maklumat dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Kita tak tahu ajal kita bila, umur kita bila, kita tak tahu. Kemudian selepas dalam tempoh inilah kasih sayang Allah Ta'ala bagi kepada kita, diberi tanggungjawab kepada wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku perintahkan kamu, tidak aku ciptakan kamu manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Maka persiapkanlah diri kita untuk berada di atas muka bumi Allah ini dengan memperbanyakkan amalan-amalan tatawuf, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang telah dipandukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, badiru bil a'mal as-salih qabla an tusghalu wasilu alladhi bainakum wa baina rabbukum bikasratin zikrikum lahu. Yang bermaksud segeralah mengerjakan amal-amal soleh sebelum kamu sibuk, dan adakanlah perhubungan di antara kamu dengan Tuhan kamu dengan memperbanyakkan zikir, iaitu sentiasa mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Kebanyakan manusia terpedaya dalam dua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia nikmat dia? Iaitu as-sihhah wal faragh. Iaitu dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Termasuklah kita ni, asal nama manusia ni tuan-tuan, sentiasa terpedaya, tertipu, terleka dengan dua nikmat. Apa nikmat dia? Yang pertama as-sihhah, iaitu nikmat kesihatan. Tuan-tuan, kita minta lindung daripada Allah wabak yang melanda, tetapi kita tak jaga diri kita. Vaksin tak nak ambil, pelitup muka tak nak pakai, hand sanitizer ataupun pembasmi kuman kita tak nak guna. Sebab tawakal. Tak boleh tuan-tuan. Tawakal ni selepas kita berusaha baru boleh tawakal. Dia tak boleh tawakal buta-buta gitu. Yang anti vaksin atau pulanglah dia. Mungkin dia kata dia kita ada Allah. Okeylah, yang ambil vaksin ni tak ada Allah. Ini kadang-kadang ni kan ini pun pihak MKN kata dah kalau 90% boleh lentas negeri. Ada 0.8% lagi. Mana dia yang 0.8% tu? Untuk memenuhi kauta peratusan vaksinasi yang telah lengkap. Harap-harap kepada yang belum mengambil tu, harap ambil lah. Ini bukan kempen ni untuk kita kan. Dia tak nak ambil, itu hak dia. Tetapi bila dia tak nak ambil, dia mengganggu orang yang, sebab penyebaran itu boleh berlaku dengan derah, dengan cepat. Ini sihat, kena jagalah sihat. Kan? Makanlah ubat ke,
apa juga ke sebagai ikhtiar kita manusia. Kalau kita imun banyak pun, bagus pun, kuat pun, tapi pastikanlah, masukkanlah usaha untuk kita menjadi sehat. Kenapa? Dengan sehat itulah kita boleh buat banyak amal. Tuan-tuan, dah sesemu, dah batuk, dah depan, kita ni dah berumur tuan-tuan. Sikit-sikit goyang sikit dah mula dah. Dia punya detect tu macam-macam ada. Tegak sehat tuan-tuan. Sebab tu kita banyak kena mengingati mati, banyak melihat orang sakit tuan-tuan. Kita dengar baru-baru ni kan kes-kes yang tinggi 2-3 bulan lepas kan, yang mendadak kematian yang begitu ramai. Kita tengok pun kita ngeri tuan-tuan. Bukan ngeri kerana apa, kita ni sempat ke tak sempat lah. Itu soalannya tu. Sahabat-sahabat kita, jemaah-jemaah kita di antaranya ada yang terlibat dengan COVID yang baru-baru ni yang menyebabkan kematian. Masya Allah tuan-tuan. Ini yang kita. Dan itu memang dah ditentukan oleh Ta'ala wabaknya. Tapi kita ni jaga tak? Allah Muhammad Sayyidina Muhammad kesihatan kita. Jadi jagalah insya-Allah tuan-tuan. Jadi kalau macam kita ni dah berumur ni tuan-tuan, elakkanlah antara nak jaga kesihatan bagi orang yang berumur macam kita ni yang 5 siri, 6 siri, 7 siri ni tuan-tuan, elakkan tidur lewat. Itu je. Bagi kita ni umur-umur dah peringkat kita ni tuan-tuan, pukul 10, pukul 11 tu duduk rumah lah, tidur lah, habis cerita lah. Walaupun boleh mengetih lah tuan. Mengetih ni pagi-pagi elok dia. Dia tengah malam ni tak ayah tu. Kenapa? Tak boleh Ustaz, kawan panggil lalu. Masya Allah, menggigil. Dah boleh dining in kan. Dulu tak boleh duduk rumah tengok mak haji je. Ni pedap sekarang. Mak dia tengok kita pun dia meluat dah. Macam mana? Sekarang dah tengok kawan-kawan. Kan? Kalau kawan-kawan dah jumpa kawan-kawan tak kerti nak balik pula tu. Menyidai dekat kedai. Dulu boleh sampai pukul 10, sekarang boleh lajak pukul 12. Bila pukul 12 dah tak kerti nak balik pula. Tuan-tuan, kita umur kita ni tuan-tuan, kita bukan umur belas-belas tahun dah tuan. Semuanya pangkal 5, pangkal 6 dah kita. Kot ada yang belas-belas kat sini. Saya tengok semuanya dah senja dah semuanya. Termasuk yang cakap ni lah kan. Semua dah senja kan. Ini umur pukul 10, pukul 11 ni tuan-tuan tidur awal dah. Untuk jaga kesihatan. Sebab tidur yang cukup ini tuan-tuan antara kesihatan yang top 10 lah. Tidur siang dia tak sama dengan tidur malam kan. Ini doktor kita ada sini boleh bantu saya dalam kesihatan ni. Selain daripada kita jaga pemakanan lah. Itu lainlah cerita. Tapi kalau kita tidur, sebab itu dia tidur sebab dia nak bagi kita punya organ-organ dalaman kita ni biar dia sihat kan. Sebab punca penyakit ni semua daripada perut kita ni. Itu yang pertama, iaitu nikmat sehat. Yang kedua, nikmat lapang wal farah. Lapang ni tuan-tuan, Allah bagi kesempatan pada kita. Dahulu kita tak boleh buat kuliah, kita tak boleh sembahyang berjemaah ramai-ramai. Sekarang dah boleh. Maka gunakanlah kesempatan itu. Lapang, masa lapang kita tuan-tuan. Kita banyak masa lapang ni tuan, banyak buang masa je kita. Masa musim PKP baru ni tuan-tuan, tak ada kita sibuk langkahkan diri untuk baca Quran, khatamkan diri dengan Quran, dekatkan diri dengan majlis-majlis zikir dan sebagainya. Maka kita banyak kita rugi. Sebab Nabi kata apa? Ramai orang yang tinggalkan perkara tadi tu, dia akan menyesal. Dia kata an-nas niyam. Kebanyakan manusia ni lalai, reka. Fa idza matu intabhum. Nabi kata apa? An-nas niyam. Manusia ini sentiasa lalai, rugi, buang masa banyak. Bila dia sedar, fa idza matu intabhum. Sehinggalah dia mati, masuk ke dalam kubur, masuk ke alam barzakh, baru dia sedar. Tapi bak kata orang kampung saya, you are too late. Bila dah masuk dalam, baru nak teringat, baru nak
aku qada lama sembahyang dulu tak buat lah. Puasa aku lupa lah. Sedekah aku lupa. Ta'akhir. Terlambat lah. Jadi dalam kesempatan ini tuan-tuan, kita kena jaga. Ya tuan-tuan supaya kita tidak termasuk orang yang rugi. Baik. Di antara kata Nabi SAW, di antara Nabi memberikan tip bagaimana kita nak menambah atau mempersiapkan untuk kita menghadapi kematian. Kerana Allah SWT mengatakan innaka mayitun wa innahum mayitun. Innaka mayyita, wa innahum mayyitun. Surah Az-Zumar ayat 30. Allah Taala kata, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Maknanya sesungguhnya akan mati. Kita mati, orang mati, alam ini akan mati. Maka wajiblah bagi kita membuat persiapan, persediaan itu di antaranya yang diberikan oleh Nabi SAW. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqulu qabla an yamut subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa fi riwayatin subhanaka rabbi wa bihamdika Allahumma ighfirli. Rawahu Muslim. Ini Nabi ajar. Nabi ajar bagaimana kita nak buat persiapan untuk kematian. Kita bukan peringkat orang-orang sufi tuan-tuan. Dia memang menenun ataupun menyediakan kapan siap-siap. Kita tak payah sebab kita dah masuk khairat kematian. Jangan risau. Jadi kain kapan tu disiapkan oleh Badan Khairat Kematian. Tapi jangan lupa yuran bayar. Dia dah bayar sekali. Sekali tu je lah seumur hidup dia bayar. Lepas tu komplain. Kita masuklah khairat kematian, semak-semak, punya daftar je. Yuran tak bayar. Sini berapa ringgit je? Berapa? 36 setahun. 36 setahun tuan-tuan. Murah lagi daripada roti canai. Tuan RM3 sebulan roti canai pun RM5 tau. Siap roti telur goyang lagi. Hari-hari tu makan. Ini sebulan RM3, setahun RM36. Bayar pun menggigil. Itu yang kadang-kadang pihak di jawatan kuasa ni, yang tukang kutip ni, naik menyampah nak pergi ngutip tau. Bukan ngutip senang tuan-tuan. Dah lah kena marah. Waktu datang bukan bayar, dia kata minggu depan. Hari-hari nak datang rumah dia je. Kan kalau dia tu anak dara, dah kata orang kacau pula. Kalau datang lagi kalau minggu depan, dia ni tak ada reti bahasa. Asyik muka dia duit. Asyik muka dia duit. Itu contoh lah. Tapi orang sini tak ada kan. Bayar dah 5 tahun terus. Advan. Ke tak bayar? Siapa yang tak bayar tu, backdater tu bayar lah. Bukan apa persiapan. Kan besok jadi hutang tu. Kan? Tapi pihak pengurusan tetaplah, walaupun dia bayar sekali pun tetap kita bagi. Kain kapan tu macam mana pun bagi. Jadi sebab itu kita tak sibuk macam ahli sahabat-sahabat dulu. Dia menyediakan kain kapan siap-siap. Kita tak nak lah. Takut tak boleh nak buat gerak. Takut seram. Kan? Tengok nak makan roti canai, nampak kain kapan sebelah, seram. Kalau boleh batu nisan tu tempah siap-siap, bubuh nama, tarikh ditinggalkan dulu. Kalau boleh lah, kalau tak boleh letak tepi dulu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW mengajarkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW sesungguhnya Rasulullah SAW sebelum wafat. Ini Nabi yang ajar ni. Nabi pun dia tak tahu bila ajal dia. Adalah Rasulullah SAW sebelum wafat, dia memperbanyakkan membaca doa. Apa doanya? Subhanakallah, subhanaka wa bihamdik.
Maha suci Allah dan aku memujimu. Nabi Nabi buat kita wallahu alam. Agak-agak boleh jadikan zikir kita sebagai tanda kita menghadapi persiapan menghadapi kematian. Subhanaka wa bihamdika. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ataupun dalam riwayat lain mengatakan subhanaka wa subhanakallah wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Maha suci Allah dan aku memuji akan kamu. Astaghfiruka, aku mohon ampun ke atas kamu, wa atubu ilaik, di atas dosa-dosaku. Kemudian tambah lagi Allahumma ighfirli. Sebab itu apabila turunnya ayat An-Nasr, iza ja'a nasrullahi wal fath, bermula daripada itu ayat itu turun lebih kurang Allahumma salli alaihi wasallam lepas pembukaan kota Mekah tu kan. Ayat itu Nabi tidak pernah tinggal setiap kali rokok, setiap kali sujud, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali setiap kali rokok, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, rokok sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Selepas 3 kali Nabi sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Nabi menambah Allahumma ighfirli sejak ayat itu sehinggalah wafat Nabi. Ya. Kita kalau baca rokok proporsional. Kita belajar dekat sekolah ramai-ramai ngapai subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ulang ramai-ramai masa dalam kelas belajar dengan ustaz. Ramai-ramai siap menjerit. Subhana lagi ustaz kata. Dia marah ustaz pasal dia ulang banyak kali. Pasal dia nak suruh ngapai. Kalau tidak sampai kesudah tak ngapai. Kan? Itu yang kita belajar. Tapi bila buat sembahyang rokok saja, dia tak jadi macam dia belajar. Macam mana dia baca? Itu dia jadi. Rabbi fi Allahumma ighfirli itu langsung tak jumpa. Bukan tuan-tuan lah, tuan-tuan alhamdulillah bila rokok je subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya tuan, tuan-tuan buat macam tu kan? Tuan-tuan macam tu ke? Alhamdulillah, tahniah yang buat macam tu. Yang buat macam subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim tu, yang buat macam tu pun ada juga. Alhamdulillah, bila nak berubah? Ini dah senja-senja belaka nanti. Tuan-tuan. Jadi lepas ni jangan gopoh lah. Tenang-tenang lah Boleh tak? Sama juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kadang-kadang tak dengar putih pun. Allah. Macam orang semput, tuan-tuan. Tak tahulah dia kena corona ke apa. Orang corona memang macam tuan jadi lepas ni janganlah tuan. Nabi sendiri baca subhanakallah wa bihamdik. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Allahumma ighfirli. Maha suci Allah yang maha terpuji. Aku mohon ampun di atas dosa-dosaku. Wa atubu ilaihi. Yang telah lampau. Dan aku Allahumma ighfirli, dan ampunkan dosaku. Kenapa? Nabi yang maksum, tuan-tuan, yang terpelihara daripada dosa pun minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kita lagi, Masya Allah, tak tahulah nak cakap apa tuan. Boleh lah? InsyaAllah tuan. Lepas ni kita cuba amalkanlah. Setiap kali rokok, setiap kali sujud, selepas 3 kali, jangan tinggal Allahumma ighfirli. Boleh tuan? InsyaAllah. Untuk kita buat persiapan tuan-tuan. Kot-kot kalau Allah Ta'ala jemput ajal kita, kita dah ada backup. Kita punya mohon ampun. Sebab dosa kita
Banyak tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW lagi dalam hadisnya mengatakan, ya, jangan kita tinggal satu lagi namanya Sayyidul Istighfar. Apa dia? Kita jangan tinggal seharian Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Ini berpandukan kepada hadis Nabi SAW. Qala Nabi SAW, Sayyidul Istighfar an taqulu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala wa man qalaha minan nahari mauqina biha famata min yaumihi qabla an yamshi wa huwa man ahlihi jannah wa man qala laha min al-lail wa huwa mauqina biha famata qabla an yusbiha wa huwa min ahli jannah atau kama qala rawahu Bukhari. Ya, sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah penghulu segala istighfar yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya. Ini bukan orang tak tahu, ada orang ramai ni tapi tak beramal. Tuan-tuan ya, Sayyidul Istighfar ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang bermaksud, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapkan perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui dosaku kepadamu. Aku akui nikmat-Mu kepadaku. Maka ampunilah aku. Sebab tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau yang Maha Perkasa. Lalu beliau bersabda lagi, jika ia mengucapkan tasbih ini ataupun istighfar ini di waktu siang dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu petang, maka ia termasuk dari penghuni syurga. Dan sekiranya ia membacanya pada waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi esoknya, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga dan menjadi penghuni syurga. Allah, tuan-tuan, ini tip Nabi bagi, ya, jalan keluar untuk kita nak dapat syurga. Selain kita beriman kepada Allah, selain kita beramal-amal perintah yang yang diperintahkan oleh Allah SWT, jangan tinggal Sayyidul Istighfar. Kalau kita baca waktu siang, sekiranya Allah Ta'ala cabut nyawa kita dalam waktu siang itu, ya, sebelum sempat sampai malam, maka baginya syurga. Dan kalau kita sebut waktu malam, ya, dan kita belum sempat kepada waktu pagi esoknya, ya, diajalkan oleh Allah SWT, maka baginya dia dimasukkan ke dalam syurga. Masya Allah, tuan-tuan. Ini bukan orang lain, Nabi yang ajar. Tak hafal, tak apa, ambillah, bacalah. Apa masalahnya? Kan, hafal lagi bagus. Senang. Sebaiknya sebelum kita tidur, selepas kita membaca syahadah, kita baca suratul mulk, kita baca ayatul kursi, qul huwallah, dan 3 qul sebagainya, tambah lagi dengan Sayyidul Istighfar. Ini persiapan kita. Sebab kita tak tahu bila kita punya ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Taala kata apa? Sesungguhnya apabila sampai ajal kita, ya, tidak dicepatkan sesaat dan tidak dilewatkan sesaat. Ya, tuan-tuan. Saya bila kita menghadapi wabak ni, tuan-tuan, saya bersyukur Allah, kita dah mikir, kalaulah kita terkena, dijangkiti dan sebagainya,
Masya Allah, tuan-tuan kita tahu. Sebab tu antara sahabat-sahabat, jiran-jiran kita, jemaah kita yang sebelum ditidurkan oleh pihak KKM, dia buat video call dulu. Agak-agak tersempat. Antaranya sahabat saya lah yang saya bawa jemaah. Dia pilihan Allah, dia mu'alaf, dapat pergi umrah dan lebih kurang dalam 2 minggu lepas dia dijangkiti, dia ada asma, dia dijangkiti COVID. Dia telefon saya sebelum dia ditidurkan, dia telefon saya minta maaf, dia kata terima kasih menguruskan dia melaksanakan umrah. Saya pun kata sebab jugalah kita, maknanya dia diberikan jalan, dia satu laluan yang dia sempat berhubung dengan orang lain. Lalu ditidurkan, lepas ditidurkan pagi, malamnya dia meninggal. Tapi dia sempat cakap dengan saya. Saya pun tak kenal rapat dengan dia, tapi kenal ketika saya bawa dia jemaah pada tahun 2019. Yang lepas, yang 2 tahun lepas. Dia grup mu'alaf, grup mu'alaf yang dipilih oleh pihak MAIM untuk diberikan golden handshake, maknanya anugerah melaksanakan umrah. Alhamdulillah. Dia dapat pergi umrah, dia mu'alaf. Mungkin dia punya masa dia dalam dia Islam tu tak panjang, pendek, dan dia dapat pergi tempat yang mulia. Dia balik dalam tempoh tak sampai 2 tahun dia kena umrah. Maknanya jalan-jalan dia tu nampak cantik. Kita ni tuan-tuan dari lahir dah diislamkan. Tuan Islam baka kita ni kan. Keturunan kita maknanya mak ayah kita dah Islam. Dengan umur yang diberi oleh Allah Ta'ala tuan-tuan. Dengan umur yang diberi Allah Ta'ala sehingga hari ini tuan-tuan. Maknanya lama dah kita dah. Kata lama dah apa persiapan kita di ujung-ujung ni? Dosa banyak tak? Maka kita hidupkanlah, amalkanlah yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam ini, Sayyidul Istighfar. Selain dia kita meninggalkan kejahatan-kejahatan ataupun maksiat-maksiat. Allahumma salli Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Muhammad. Yang patut kita tinggalkan dengan umur-umur yang diberikan oleh kita. Baik. Ini di antara yang perlu kita ingat. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang mula-mula sekali yang dihisab seseorang pada hari kiamat mengenainya ialah solatnya. Jika solatnya diterima, maka sesungguhnya beruntung dan berjayalah ia. Jika solatnya tidak diterima, maka kecewa dan rugilah ia. Jika terkurang daripadanya solat fardu sesuatu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, periksalah adakah hamba-Ku itu mempunyai solat-solat sunat untuk dicukupkan dengannya apa yang terkurang daripada solat fardunya. Demikianlah keadaan amalan-amalan lain. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masya-Allah SWT. Ini antara yang perlu kita jaga, solat kita. Bab solat ni tuan-tuan, kita dari segi masyarakat kita ni alhamdulillah, bab solat ni memang rajin. Bab sembahyang ni rajin. Rajin sembahyang. Tapi tata cara sembahyang tu kadang-kadang dia kena semak tuan-tuan. Tata cara sembahyang kita ni. Kadang-kadang sembahyang, masa sembahyang tu datang tu, masa nak takbir tu kadang-kadang dia tak betul. Masa takbir atau ihram tu tuan-tuan, ramai kita perhati masyarakat kita, dia tak berdiri betul. Syarat takbir, syarat sah sembahyang bagi orang yang boleh berdiri, dia wajib berdiri betul. Tahu berdiri betul? Berdiri betul-betul berdiri. Kalau kita berdiri macam biasa, ketika solat tu berdiri tu macam biasa. Sebab kita perhati ramai ada orang, dia sambil-sambil berjalan, dia takbir gitu. Satu. Kedua, kadang-kadang dia daripada tegak, bila takbir dia jadi bongkok. Dia bongkok tuan-tuan. Bukan dia bongkok. Tak tahu bila takbir dia jadi bongkok. Bila dah habis takbir boleh tegak balik. Itu di antara kesilapan yang kita tak sedar.
Yang menyebabkan kalau ikut pendapat Imam Syafi'i, dia kata mazhab Syafi'i, dia kata tak sah sembahyang kita tu. Takbir tak sah. Ni kadang-kadang maaf cakap saya terpaksa contoh sekejap lah, boleh lah? Boleh lah? Contoh sekejap. Ya? Ni kadang-kadang jalan, datang. Tera lah. Jangan tengok Arab. Jangan tengok Arab gitu je. Jangan tengok Arab. Kita bukan sembahyang tengok budaya. Kita tengok hukum. Arab tu dia ada kaedah dia ada cara ataupun fiqh dia. Kita berpandu pada Syafi'i. Kadang-kadang datang. Ini tak sah tuan-tuan. Dia kena berdiri betul. Sekurang-kurangnya subhanallah tanpa ada pergerakan. Subhanallah itu tumakninah tu. Ya. Ini kadang-kadang takbir. Allah. Dandan bongkok. Allahu Akbar. Tegak balik. Ini ramai tuan-tuan. Bukan orang sini Kok ada juga? Ni masalah ni tuan-tuan. Macam mana kita nak dapat pengampunan Allah? Itu bosi lah. Tenang. Relax. Dia ada lambat. Sebab kita dalam berjemaah, dia ada muafiq, ada masbuk. Jangan pening. Kita nak kejauh apa? Kau nak kejauh dapat takbir bersama imam, apa cara dia? Datang awal lah. Ini datang lewat nak kejauh. Mula nak marah. Jangan salah gunakan kaedah. Ini cerita dia. Boleh no? Tenang dulu. Relax dulu. Letak kaki. Parking dulu. Parking elok-elok. Tuan-tuan kalau pergi parking ke tempat lain, kena masuk betul-betul. Baru boleh go start kunci. Kalau test JPJ, time tu tuan-tuan masuk main ikut dan, tak lulus. Tapi bila mau masa test driving tu, kau main jaga gitu. Dah lepas lulus, dapat lesen, parking kau suka je. Kadang-kadang tak masuk kotak pun. Contoh itu parking. Solat pun gitu juga tuan-tuan. Sampai letakkan kaki dulu dan diam. Kaki. Tenang. Lepas tu, wa'ulah usalli ala kaf sebagainya, takbir. Allahu Akbar. Selesai. Jangan. Ini. Allah. Ini tengah gini gitu. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini ramai tuan-tuan. Saya perhati kadang-kadang hari Jumaat ramai gitu. Baru bangun tidur, kejut kawan sebelah terkejut. Ahmad. Allahu Akbar. Senang je. Senang je tuan. Dah lah tadi tidur, khutbah. Waktu takbir pun. Alah. Kan kita kata semula kan dia marahnya kita. Itu bermula takbir pun dah masalah. Itu belum cerita yang lain tu tuan. Sebab itu tuan-tuan hati-hati tuan. Tahsinul solah. Perbaiki solat kita. Jangan malu, jangan segan bab solat. Walaupun kita ni dah bertahun solat. Saya suka jemaah kita, masyarakat kita buat solat ni alhamdulillah jaga bagus. Tapi tertibnya dia tak jaga. Tata cara tu dia tak jaga. Patut rujuklah dengan ahli-ahlinya. Ustaz-ustaz wa imam, kan ada ustaz mengajar fiqh, tuan-tuan. Tanya, jangan malu. Kadang-kadang ustaz pun satu hal juga. Soalan-soalan tu kadang-kadang soalan yang kata untuk soalan rendah lah. Soalan rendah kan. Dia kata, Ustaz, kalau saya niat begini boleh ke? Itu pun kau tak tahu. Itu pun satu juga ustaz juga. Tak tahulah ustaz mana. Jangan, bila dia soal, janganlah kita kutuk dia. Sebab tu kita tak nak soal. Sebab dia malu pasal bila dia soal, awak dah berapa tahun sembahyang? Ke situ pula jawapan dia. Itu bukan jawapan. Orang tu dia tak jawab. Mungkin bagi dia baru belajar solat. Walaupun dia umur dah 70 tahun. Bagi dia soalan tu susah. Bagi yang arif tadi, senang. Tapi jangan kita letakkan diri kita kepada dia. Anggapkan kita, dia tak reti. Jawab je lah soalan dia. Betul tak? Barulah orang nak soal senang. Ini tak. Haji, apa berapa tahun tak reti sembahyang ke? Itu dia orang. Bukan begitu. Masalah dia tengah berusaha. Kita baikilah. Itu setengah-setengah lah. Ada setengah ustaz lah. Saya tak tahulah. Tuan-tuan tak pernah tanya, kok takut begitu kot. Jadi soalan. Atau kita jawab berpadukan kepada soalan. Jadi ini kita nak baiki. Sayang kita.
tertib. Sebab orang kita tidak ada masa untuk nak ditegur. Sebab orang kita dia jadi merajuk. Kalau tanya Haji semayang macam ni, Ji kena betulkan balik. Dia tengok kita kata bawah, seminggu tak datang dah. Confirm seminggu tak datang. Dia tengok lagi jumpa lagi ustaz dia lagi, terus tak datang. Sebab apa? Nanti ustaz tu tegur aku lagi. Dia pergi surau lain. Lepas tu tanya, kenapa tak pergi masjid? Malas aku dengan masjid, semua orang baik-baik semua. Semua orang dah pandai. Aku je tak pandai. Dia mengajuk tu, faham tak Ji? Itu orang Melayu. Tuan-tuan orang beriman, tidak begitu. Kok mengajuk juga, lebih kurang aja le. Ni masalah ni. Faham tak Ji? Jadi kita jangan malu alah lah dengan benda-benda macam ni. Tuan-tuan, kalau salah orang betulkan, syukur. Sebab kita tak tahu kita buat ni betul atau tidak. Tuan-tuan tak percaya tuan-tuan, tuan beli cermin besar tuan-tuan, cermin besar tuan-tuan kat rumah, tuan solat sambil mandang. Jangan solat fardu lah. Solat buat rehearsal, ambil cermin, kita semayang, kita tengok semayang. Kita masa takbir tu betul ke tidak, masa qiyam ke tidak, masa rokok ke tidak, kita tengok tu. Ataupun suruh anak ambil video ke. Kan TikTok boleh. Mula suara saya dah tinggi, geram lah. Sekarang ada kaedah kan. Ambil lah gambar sembahyang kan. Daripada awal sampai akhir. Bukan itu sembahyang betul. Itu sebagai lakonan sembahyang. Kita nak tengok. Lepas tu kita review balik lah. Betul tak solat kita? Macam ada berani tuan? Alhamdulillah. Tuan-tuan menyahut seruan itu. Tapi jangan dimasukkan di YouTube tuan-tuan. Nanti orang tengok, apa ni? Jadi TikTok lain. Untuk ini kita untuk muhasabah kita. Betul tak? Boleh tak? Sebab itu tuan-tuan Nabi kata apa? Dalam hadis ini dia kata, pertama-tama yang akan disoal oleh Ta'ala ialah as-salah. Kalaulah solatnya sempurna, maka sempurnalah ia. Kemudian kalau solat fardunya tak sempurna, Allah Ta'ala kata kepada malaikat, kau semak, ada tak solat sunat? Solat sunat. Tuan-tuan jangan tinggallah masuk masjid ni tahiyatul masjid. Ya, kalau solat sunat fajar ni pagi ni lepas azan tu jangan tinggal solat fajar. Ya, sehingga kau lalu mengatakan siapa yang tinggal solat fajar itu, maknanya dia boleh qada lepas tu. Masa duha tu buat solat fajar. Kerana solat fajar itu amat besar, ya, lebih baik daripada langit dan bumi dan seisinya. Ini tuan-tuan, jangan tinggal walaupun terlewat. Ya, saya faham kadang-kadang subuh ni kadang tuan-tuan kita dah masuk orang dah takbir. Jangan buat sembahyang sunat, terus masuk sembahyang subuh. Jangan sembahyang sunat ni tak ada. Pasal dia banyak aulawiyat. Apabila bertemu antara wajib dengan sunat, maka ditinggalkan sunat. Utamakan yang wajib. Baik. Maknanya tuan-tuan, bila gitu, nanti kita waktu duha dan tiada, kita buat qada'kan sembahyang sunat fajar. Dibenarkan. Menurut pendapat Imam Syafi'i boleh. Sebab jangan tinggal. Sebab Nabi tak pernah tinggal perkara tiga. Tiga perkara tu. Apa dia? Yang pertama, solat sunat fajar, solat witir dan juga puasa 3 hari setiap bulan. Itu di antara yang Nabi tak pernah tinggal. Jadi kita kena buatlah semua yang sunat fajar ni tuan. Sunat fajar ni memang Nabi tekankan sangat. Sunat fajar. Walaupun kita lewat, cubalah usahakan dapatkan solat sunat fajar. Sebab itu Nabi kata apa? Kalaulah kamu lihat solat fardunya compang-camping, tak berapa kemas, tengok solat sunatnya. Orang Melayu pula semayang sunat ni memang ringkas seringkas-ringkasnya. Dah nama sunat tapi wajib. Tahu wajib? Semayang sunat tapi wajib. Sebab apa? Baca yang wajib aja. Yang sunat tak ada. Nama semayang sunat tapi buatnya yang wajib. Betul tak? Takbir Allahu Akbar, Fatihah, rokok. Kadang rokok pun tak baca. Habis Assalamualaikum. Lebih cepat. Ya. Kalau ikut solat sunat Nabi, lebih panjang daripada solat fardu. Kita terbalik. Solat sunat fardu panjang, solat sunat pendek. Serengkas-rengkas, sepotong-potong, boleh shortcut lagi. Sembahyang sunat. Itu namanya sembahyang sunat, tapi sembahyang wajib namanya. Sebab baca
Yang wajib aja, yang sunat memang tak ada. Solat tuan-tuan, Masya Allah, macam Nabi lah. Apabila Khuzaifah al-Malik, Khuzaifah al-Yamani pernah ikut Nabi solat malam. Solat malam. Dia baca berapa 3 surah? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Hampir 5 juzuk lebih kurang betul betul imam maknanya Al-Baqarah dah 2,5, Ali Imran, An-Nisa 5 juzuk jadi Nabi Huzaifah ingat lepas surah Al-Baqarah Nabi rokok tak, Nabi sambung lagi sehingga sampai surah An-Nisa, ada setengah kata sampai Al-Maidah. Panjang tak main sunatnya? Kita ada macam tu? Tak ada kan? Menggeletik kita kalau nak sembahyang sunat panjang itu. Kemudian dia rakaat. Khuzaifah ingat dia baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi hanya 3 kali. Rupanya sama panjang macam dia baca surah. Sebab itu Nabi sembahyang sunat sampai bengkak kaki. Kita bengkak perut. Faham? Pantang buat sembahyang hajat, sembahyang istikharah, sembahyang kembung perut kita. Tahu makan? Tahu lantak aja. Bukan bengkak kaki. Tuan minta maaf Ni masalah ni sekarang ni musim tak boleh makan. Okeylah, perut tak apa-apa nak bengkak. Ni cuba ada majlis. Ni dah lama ni dah bulan Maulid ni dah 2 Rabiul Awal, tak lama lagi nak Maulid kan. Bengkak perut lagi. Dia bukan dengar kuliah ceramah yang disampaikan oleh tu. Dia tanya makan apa? Bengkak perut betul. Berapa tahun dah bengkak perut tuan? Lepas tu bila mati berat. Orang cakap, oi berat dosa. Bukan, berat perut ni betul. Maaf cakap kurang je marah tuan-tuan kat saya. Tak, ni cerita je lah. Jadi tuan-tuan makan tu boleh, bukan tak boleh. Tapi tengoklah ibadah kita. Banyak ibadah ke banyak makan. Ini musim PKP ke makan je. Tengok badan pun beritahan semua nampak bertambah ni bang. Makan boleh bertambah. Sembayang tambah tak? Sebab tu Nabi kata, kalau sembayang fardu kamu compang-camping ada yang kurang, Allah Ta'ala kata malaikat, kau terima dia punya sembahyang sunat. Sembahyang sunat kita pun alahai. Kalau kita semak-semak tu berapa persen je dapat dia punya markah. Sebab banyak kad. Lepas ni sambung balik macam main elok. Doa iftitah memang tak baca dah. Doa iftitah, sembahyang sunat, doa iftitah memang tak ada dah. Haram dibaca kan? Memang tak ada tu kan? Minta maaf lah. Tak tahulah, saya pun tak tahu. Padahal doa iftitah tu tetap suruh baca. Kan? Apa yang bacaan dalam solat fardu sama je bacanya dalam solat sunat. Tatawuk itu untuk kita supaya cover sembahyang fardu kita yang lompang-lompang tu. Faham tak Ji? Yang apa? Mobil aja. Pandai Ji, alhamdulillah. Terima kasih. Tapi kalau kita nak tampung benda yang lompang juga, kita dah sembahyang fardu banyak rongak. Hak sunat pun lagi rongak. Macam mana nak tumpang? Jadi ini antara yang perlu kita kena muhasabah tuan-tuan InsyaAllah dalam kesempatan ni cuba kita baikilah insyaAllah. Allahu Akbar. Masya Allah. Kemudian tuan-tuan, apa lagi Nabi SAW mengatakan saranan untuk kita membuat persiapan untuk menghadapi kematian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Surah Al-Baqarah ayat 197. Banyakkan kita memtingkatkan diri tentang kita takut kepada Allah SWT. Takwa kita. Imam, khatib selalu baca. Wajib dalam rukun khutbah mesti ada sebut ittaqullah. Mengajak manusia supaya bertakwa kepada Allah. Kalau imam tak baca ataupun khatib tak baca ittaqullah, tegur khatib itu supaya khutbah itu jadi sah dan Jumaat itu jadi sah. Jangan, ini kita nak tegur macam mana dah tidur. Khutbah tidur. Macam mana nak ini masalahnya tu. Tolong jangan tidurlah lepas ni. Bila khutbah tu jangan tidur. Tertidur okey.
Tertidur. Takkan tiap-tiap kali khutbah tertidur. Tiap kali khutbah tertidur. Itu dari zaman kecil sampai ketua tertidur je. Cuba mana? Kan tertidur ni sekali-sekali. Sekali-sekali. Ini setiap kali khutbah tidur. Setiap kali kuliah tidur. Macam mana? Tapi tuan-tuan nampak okey lagi, nampak kepala belum minang lagi. Okey lah. Banyakkan takwa. Takwa ni maknanya kita sentiasa muhasabah, jaga diri kita supaya melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan. Mana-mana yang kita nampak ada keburukan itu, cuba kita tinggalkan. Itu di antaranya. Kemudian perbanyakkan sedekah jariah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mati, putuslah amalannya kecuali 3 perkara. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bisalas. Illa min salas, sadaqatul jariyah, al-ilmu yanfa'u nabi, aw waladun salih. Maknanya persiapkan kita sebelum kematian ni 3 perkara. Sebab ini yang kekal walaupun kita dah meninggal. Sebelum meninggal ni kita boleh buat amalan, tapi dekat selepas meninggal tak ada amalan. Kecuali 3 perkara yang kekal sampai kiamat. Apa dia? Sedekahul jariyah. Sedekah. Banyakkan sedekah. Tuan-tuan, jangan bulan Ramadan je rajin sedekah. Bulan-bulan lain banyakkan sedekah. Alhamdulillah, saya lihat jemaah kita dari semasa ke semasa melihat sekiranya ada keperluan-keperluan pihak pengurusan masjid dan sebagainya, memohon kepada bantuan dan sumbangan, insya-Allah dalam masa yang singkat dapat dipenuhi. Tahniah, rajin-rajinkanlah, insya-Allah. Banyakkan sedekah. Sebab sedekah ni antara perkara yang boleh menyebabkan memadamkan api neraka. Boleh menyelamatkan kita dalam kubur, di antaranya. Baik. Itu di antaranya. Cuma kita nak baca hadis Nabi SAW. Panjang hadis ni saya masuk maksud. Bagaimana keadaan kita apabila Allah SWT menyambut nyawa kita. Anjamah minas sahabah radhiyallahu anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa innal mu'mina idza hadaratul maut busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi. Dari sebilangan sahabat radhiyallahu anhum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya yang bermaksud, dan apabila seorang mukmin sampai masa matinya, ia digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia digembirakan oleh malaikat yang hendak mengambil nyawanya, bahawa ia akan beroleh rahmat Allah dan keredaannya serta syurganya. Maka pada ketika itu tidaklah ada sesuatu yang dicintai oleh orang itu lebih daripada menerima apa yang ada di hadapannya ketika matinya. Lalu ia suka dan ingin menghadap kepada Allah, dan Allah juga redha menerimanya dengan sebaik-baik sambutan. Ini persiapan kita tu ni. Apabila sampai waktu ajal, malaikat maut akan datang bawa batai gembira, katanya engkau dapat keuntungan. Macam tuan-tuan, kita bila didatangi oleh orang yang nak merugikan satu, terutama nyawa kita tuan-tuan, datang, dia bagi gambaran yang baik. Allah Ta'ala redha. Malaikat kata Allah Ta'ala redha, kita pun redha, dan tak sabar-sabar nak nunggu bertemu dengan Allah, dengan wajah-wajah mulia dan diberikan gambaran syurga. Agak-agak senang dapat itu kerja. Cerita macam senang je nampak. Tapi belum tentu tuan-tuan. Sebab apa? Persiapan kita mampu tak kita nak dapat begitu. Sebagai sebagai motivasi, persiapan kita tu. Bersedia tak kita untuk mendapat malaikat maut datang, bawa cerita gembira, gambar syurga. Beritahu Allah sedia nak bertemu dengan kita, dan kita tak sabar-sabar nak bertemu dengan Allah. Masya Allah tuan-tuan, itu gambarannya. Tapi ingat, dalam hadis ini disambung lagi. Dan apabila seorang yang kafir atau yang berdosa belum bertaubat, didatangi oleh malaikat yang hendak mengambil nyawanya,
ia diberitahu bahawa ia akan beroleh azab seksa Allah dan kemurkaannya. Maka pada ketika itu tidaklah ada sesuatu yang dibencinya lebih daripada yang dihadapnya. Dengan sebab itu maka ia merasa gerun dan tidak suka menghadap Allah, dan Allah juga tidak redha ia mendekati rahmatnya apalagi menghadapnya. Wa iyazubillah min zalik. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmizi dan Nasa'i. Hadis sahih. Nak cerita bagaimana keadaan orang yang mukmin, orang yang ni sentiasa seronok. Kenapa? Gambaran-gambaran berita gembira yang mana Allah bersedia untuk bertemu dengan kita kerana mukminnya kita, dan kita pun bersedia seronok bertemu dengan Allah. Tetapi kalau kita kafir, fajir, orang yang melakukan dosa yang belum sempat bertaubat, mati, malaikat datang dalam keadaan kemurkaan. Dalam hati yang hadis yang lain, malaikat datang dengan suara yang gerun, yang menggerunkan, menengking dengan keadaan suara yang kasau. Kita tuan-tuan kalau jumpa orang herdik kita, nak makan pun tak lalu tuan. Tengah minum kan, orang maki gitu. Terus tak makan tuan. Ya. Itu kita kat kedai. Ya tak? Kalau ada orang tak buat peduli je lah, lantak je. Itu kita hati kering tu namanya. Kalau boleh hati kering dengan malaikat, alhamdulillah. Dengan manusia kita boleh buat bodoh yang lantak lah. Itu orang tak bersihat lah. Kan? Dan tapi kalau kita orang kafir lagi lah. Tanpa ihsan. Kemudian kalau orang fajir yang belum kita mohon ampun kepada Allah, sebab itu perbanyakkan kita mohon ampun. Ya. Tengok. Ya. Dan dia orang yang melakukan dosa yang belum sempat, dan orang kafir yang tidak beriman tadi, apabila disambut nyawa, tidak ada sesuatu yang amat dibenci dalam dunia lebih dibenci ketika dia menghadapi kematian. Kalau yang dekat dunia ni kita paling benci apa? Tetapi apabila menghadapi kematian itu lagi dia tanya. Dan kita takut besok ke akhirat tuan-tuan, dalam keadaan kita nak menghadapi kematian itu, Allah tak nak menghadap, tak nak melihat muka kita. Allah tak nak jumpa kita. Tuan-tuan, alangkah malangnya kita tuan-tuan sebagai hamba, seorang workers, kita punya majikan tak nak tengok kita. Oi, berat tu ni. Lebih-lebih lagi kita dengan Allah, pencipta kita, tak nak tengok kita. Kalaulah dia tak nak tengok kita, semua dia milik dia, apa keistimewaan yang kita dapat tuan-tuan? Memang tidak ada lah tuan-tuan, kecuali azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita gendong-gendongkan tuan-tuan, insya-Allah dalam kesempatan yang diberi, moga-moga kita boleh perbaiki diri kita, betulkan diri kita, insya-Allah. Banyakkan istighfar, jangan tinggal sayyidul istighfar yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapat keuntungan sekiranya diberikan ajal oleh Allah Taala dalam masa yang tertentu. Jadi sebelum diberikan ajal, persiapanlah kita dalam menghadapi kematian. Moga-moga kematian kita ini mendapat rahmat dan keridaan Allah, yang sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Bukhari Muslim tadi, mengatakan Allah gembira seronok nak bertemu dengan kita kerana berimannya memenuhi kita jalan-jalan yang diredai Allah Ta'ala. Jadi sekadar itulah untuk pagi ini. Mohon maaf daripada saya. Jadikanlah bulan Maulid ni untuk kita mendatangkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, dengan membanyakkan selawatnya, dengan meraihkan, mengucapkan terima kasih kepada jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita implementkan dalam kehidupan kita, dan kita menjadikan Rasulullah itu sebagai idola yang utama, supaya kita mendapat syafaatnya di akhirat besok, dan kita dapat sama-sama meminum telaga Kausar yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada umat Muhammad dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, moga-moga kita dapat perbaiki diri kita dari semasa dalam kesempatan yang diberikan. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak pengurusan, dan mohon maaf daripada saya sekiranya ada keterlanjuran, kesilapan yang tak sengaja ataupun sengaja. Moga-moga kita sama-sama diampunkan oleh Allah SWT. Dengan keampunan itu, moga-moga Allah bebaskan kita daripada wabak-wabak penyakit
khusus corona ataupun COVID-19 ini, insya-Allah, supaya kita dapat terus memajukan diri kita, memakmurkan rumah Allah, menghadirkan diri bersama-sama dalam majlis-majlis yang seperti ini, insya-Allah. Sekadar itu aku qouli hadza, nastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم امه محمد واسترنا واستر والدينا واستر امه محمد في الدنيا والاخره. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تأخذ dengan tasbih kafarah dalam surat Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أعلم. الحمد لله.